Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami akan membentangkan hasil kerja kami final year projek 2. Tajuk kajian kami ialah kekurangan tempat letak kenderaan. Sebelum saya mengupas lebih lanjut, saya akan memperkenalkan penyelia yang bertanggungjawab sepanjang kami melakukan projek ini beserta nama ahli kumpulan kami. Penyelia kami ialah Encik Nurul Kamal bin Hazmi, manakala ahli kumpulan kami pertama, Kiwamuddin Tisaki bin Sufyan, nombor pendaftaran 06 DKA 19F1150. Seterusnya, Nur Afika binti Amir, nombor pendaftaran 06 DKA 19F1175. Dan yang terakhir, Nur Nabiha binti Zulkifli, nombor pendaftaran 06 DKA 19F1153. Pendahuluan kajian masalah parkir kenderaan. Tempat letak kereta adalah satu kemudahan yang sangat mustahak dalam perancangan pengangkutan dan trafik. Penyediaan kemudahan tempat letak kereta yang baik dan sistematik adalah satu cara untuk mengawal aliran trafik, di samping dapat memberi kemudahan tempat letak kereta yang mencukupi kepada pengguna kereta yang mengunjungi pusat bandar. Tempat letak kereta juga mempengaruhi kemajuan aktiviti-aktiviti guna tanah lain di pusat bandar. Penyediaan yang tidak mencukupi akan menyebabkan aktiviti-aktiviti bandar tidak dapat berkembang dengan baik. Penyediaan tempat letak kereta mesti sesuai dengan aktiviti guna tanah dan kawalan had ketinggian bangunan serta keluasan sesuatu kawasan pembangunan. Perancangan perlu menepati keperluan dan kepentingan semua pengguna mengikut jenis pembangunan melalui penyediaan reka bentuk dan susun atau yang seragam, selamat dan selesa secara terancang dan mencukupi bagi semua jenis tempat letak kenderaan. Reka bentuk dan ciri-ciri tempat letak kereta bergantung kepada 3 kategori, iaitu dalam lorong, on-street parking, luar jalan, off-street parking dan juga bertingkat. Yang pertama adalah dalam lorong ataupun on-street parking. Penyediaan tempat letak kereta dalam lorong, on-street parking, tertumpu di tepi-tepi jalan. Tempat letak kereta pinggir jalan disediakan bergantung kepada kapasiti dan kelebaran jalan. Yang kedua adalah luar jalan ataupun off-street parking. Penyediaan tempat letak kereta luar jalan ataupun off-street parking sebahagian besarnya disediakan dalam bentuk tetap di kawasan terbuka, contohnya seperti di kawasan pusat bandar, kompleks pejabat, kawasan rehat dan rawat ataupun park and ride dan perumahan pangsapuri. Yang ketiga adalah bertingkat. Tempat letak kereta bertingkat pula direka dengan kapasiti yang dapat menampung bilangan optimum kenderaan antara 500 hingga 750 buah kenderaan. Tempat letak kereta jenis ini sesuai disediakan di bangunan kompleks pejabat, kondominium, hospital, institusi dan kawasan kawalan had ketinggian bangunan. Bagi tempat letak kereta bertingkat, ia terbagi kepada 5 jenis, iaitu aras permukaan dan bawah tanah, basement, aras atas dan bumbung bangunan, podium, bangunan berasingan freestanding building dan juga mechanical. Persoalan kajian. Persoalan kajian yang pertama ialah sejauh manakah tahap kesesakan berlaku masalah parkir di kawasan Plaza Alam Sejahtera Shah Alam. Yang kedua, sejauh manakah punca berlakunya kesesakan parkir kenderaan. Dan yang ketiga, sejauh manakah langkah-langkah penyelesaian. Seterusnya adalah objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian. Yang pertama adalah mengenal pasti tahap kesesakan parkir kenderaan. Yang kedua, mengenal pasti punca berlakunya kesesakan parkir kenderaan. Dan yang ketiga adalah langkah-langkah penyelesaian. Skop kajian. Skop kajian ini menumpukan terhadap masalah kesesakan parkir kenderaan yang tidak mencukupi yang boleh menyebabkan kesesakan lalu lintas di kawasan Plaza Alam Sejahtera Shah Alam. Seterusnya adalah kepentingan kajian.
Kajian ini akan cuba mengupas persoalan sebenar mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab kepada masalah kesesakan parkir kenderaan pada tempat letak kenderaan di semua kawasan. Kajian ini juga diharapkan mampu memperolehi satu mekanisme baru sebagai kaedah pencegahan masalah parkir yang tidak mencukupi dengan terbaik yang dapat disyorkan ke arah langkah mempertahankan kualiti dalam industri jalan raya. Kaedah kajian. Pertama, masa. Okey, apa yang telah kami kaji tentang masalah parking ni? Masa. Selalunya parking akan menjadi penuh pada waktu-waktu peak hour lah. Peak hour ni yang mana selalu pada pukul 8 pagi hingga 9 pagi waktu bekerja, ataupun di hadapan bank, orang beratur untuk pergi ke bank. And then tengah hari lunch hour, orang keluar untuk pergi ke tempat makan. Dan last sekali pada waktu hari Minggu. Hari Minggu pun menjadi salah satu faktor. Yang kedua, tempat ni selalu tempat-tempat yang jadi masalah parking, kita tahu sendiri. Tempat tu memang tumpuan orang ramai, di mana tempat tu mesti kebanyakannya saya perhatikan di bank, and then di pusat membeli belah. Tapi sekarang pusat membeli belah pun ada parking dia sendiri, jadi tak ada masalah. Ataupun store-store kecil, kedai-kedai kecil-kecil lah, macam kedai runcit, macam kedai seberguna, kedai-kedai plastik, kedai macam tu Eco Shop, kedai RM2, dah banyak lagi lah. Okey, yang ketiga, hari ni saya memang sarankan hari-hari akan ada masalah parking. Sebab bila satu pihak ni tidak mengubah atau tidak mengawal ataupun tidak menambahkan slot parking, jadi masalah parking tetap akan ada. Punca berlakunya kesalahan lalu lintas. Okey, yang pertama, masa, hari dan tempat. Untuk saya fokuskan pada masa, selalunya akan berlaku pada waktu bekerja lah. Hari pun sama, masa dan hari ni dikait rapat, benda yang sama. Selalunya kesesakan kenderaan ni akan berlaku pada waktu bekerja kerana orang ramai akan keluar untuk pergi ke kerja. Contohnya di bandar utama, macam kami kaji di Shah Alam, hari-hari memang terlampau banyak sangat orang. Okey, tempat kami dah pilih di Shah Alam. So yang kedua, pertambahan kenderaan. Salah satu masalah parking ni adalah pertambahan kenderaan di atas jalan raya lah, yang mana benda ni kita boleh diklasifikasikan di atas dasar parking tersebut, tiada ruangan parking kosong yang banyak yang disediakan oleh pihak majlis ataupun pihak berkenaan di sesuatu tempat. Maknanya akan ada masalah parking tersebut lah, di mana benda tu kita selalu nampak banyak orang buat double park, ataupun orang tinggalkan mesej ataupun kertas di depan cermin semasa parking pada peak hour, maksudnya waktu-waktu kemuncak antara pagi atau petang. Okey, dan yang ketiga adalah loading bay. Okey, loading bay ni saya fokuskan dekat sesuatu kedai lah. Contoh saya boleh bagi macam Eco. Okey, Eco ni dia tiada tempat untuk loading bay. Maksudnya dia tak ada tempat di mana lori-lori yang akan reload stok ke tempat kedai tersebut, diorang akan menggunakan parking yang ada di hadapan kedai. Kebanyakannya kejadian ini berlaku terutamanya di kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan ramai lah, yang mana dekat situ ada bank, dekat situ ada KBSP ke contoh. Sebab itu adalah kawasan tumpuan orang ramai, dan di dalam satu tempat tu pun ada Eco. Jadi bila tiada tempat loading bay ni yang dihaskan oleh kedai tersebut, maka dia akan menggunakan parking awam, yang sepatutnya parking tu untuk kenderaan orang pergi ke tempat tersebut, bukannya untuk lori mereload barang. Penyelesaian pertama, berkongsi kenderaan ke tempat kerja. Okey, untuk kita mengurangkan kadar parking yang sesak, kita boleh berkongsi satu kenderaan
untuk pergi ke tempat kerja. Contohnya kalau rumah berdekatan, better kita pergi ke tempat kerja atau pergi ke satu tempat tu, kita berkongsi kereta dengan satu tujuan yang sama. Yang kedua, menggunakan pengangkutan awam. Ini adalah salah satu kaedah yang mana kita boleh mengurangkan kadar trafik di atas jalan dan kadar parking yang sangat-sangat rendah. Kerana jikalau kita menggunakan kenderaan awam, kita akan menjimatkan satu kos, iaitu kos minyak dan kos masa. Kerana kita ada bas, LRT, monorail ataupun taksi. And then yang terakhir, menggunakan bayaran parking. Untuk sesuatu tempat, contohnya di Shah Alam, tempat-tempat besar, kebanyakannya sudah menggunakan sistem parking online, yang mana bila kita letak satu kereta, kita di tempat parking awam, kita akan dikenakan cas lah. So kita boleh bayar melalui online sistem. Seterusnya, saya akan menerangkan analisis tahap masalah parking hasil daripada responden yang kami dapat menggunakan kaedah Google Form dan menyebarkan melalui aplikasi WhatsApp Group dan lain-lain lagi. Ruang parkir kenderaan yang sentiasa penuh setiap masa. Sepanjang soalan ini diedarkan kepada orang awam, terdapat ramai yang begitu setuju tentang ruang parking kenderaan yang sentiasa penuh di Plaza Ala Sentral Shah Alam. Terdapat seramai 42.2% yang orang awam yang bersetuju dengan pernyataan tersebut. Manakala sebanyak 15.6% yang sangat setuju, 11.1% yang tidak pasti dan ada segelintir yang tidak bersetuju dan sangat tidak bersetuju. Soalan yang kedua, ruang tetap letak kenderaan yang selalu tidak mencukupi di Plaza Tan Alam Sentral Shah Alam. Sebanyak 48.9% yang bersetuju dengan pernyataan tersebut dan 33.3% sangat setuju. Hal ini berkemungkinan kerana ruang petak kenderaan terlalu sedikit untuk menampung masyarakat yang terlalu ramai dan semakin bertambah. Soalan yang ketiga, aktiviti di kawasan itu sentiasa penuh yang menyebabkan masalah parkir berlaku. Dengan pernyataan ini, ramai orang awam setuju dan sebanyak 44.4% menyokong aktiviti yang dilakukan di kawasan tersebut menyebabkan parking menjadi penuh. Selain itu, sebanyak 40% yang sangat setuju dengan aktiviti di kawasan Plaza Alam Sentral Shah Alam menyebabkan ruang parking sentiasa penuh sehingga berlakunya kesesakan lalu lintas. Bahkan, bukan itu sahaja. Ada juga segelintir orang awam yang tidak pasti sama ada aktiviti di kawasan itu sentiasa penuh yang menyebabkan masalah parking sebanyak 13 poin. Soalan yang keempat, daripada catatan yang dapat dilihat, begitu ramai orang awam yang setuju dengan pertambahan kenderaan mengakibatkan masalah parkir di kawasan tersebut. Sebanyak 46.7% orang awam bersetuju dengan masalah ini. Selain itu, sebanyak 40% orang awam sangat setuju tentang pertambahan kenderaan yang mengakibatkan masalah parkir di kawasan Plaza Tan Alam Sentral Shah Alam. Setengah orang awam begitu sangat setuju dengan pernyataan ini, berkemungkinan diorang bekerja di kawasan tersebut ataupun diorang selalu keluar pada waktu tersebut untuk pergi melakukan kerja harian.
Seterusnya, sebanyak 11.1% orang awam yang kurang pasti sama ada pertambahan kenderaan yang mengakibatkan masalah parkir atau mempunyai masalah lain yang mengakibatkan masalah parkir. Kelima, kenderaan parkir yang melebihi had masa. Ada segelintir orang awam yang parkir kenderaan melebihi had masa yang ditetapkan. Sebanyak 42.2% orang awam yang bersetuju tentang penyataan masalah tersebut, dan 33.1% yang begitu sangat setuju dengan penyataan kenderaan parkir yang melebihi had masa. Hal ini berkemungkinan kerana mereka parkir melebihi had masa kerana majikan mereka tidak menyediakan parking khas untuk staf yang bekerja di syarikat mereka. Keenam, kawasan tempat tinggal berhampiran dengan pusat bandar. Seramai 48.9% yang bersetuju dengan penyataan ini, 28.7% yang begitu sangat setuju, 18.6% yang tidak pasti dan 8.9% yang tidak setuju dengan penyataan ini. Hal ini berkemungkinan kerana yang tidak setuju 8.9% itu kerana diorang berada di jauh dari pusat bandar, jauh daripada shopping mall dan sebagainya. Masalah parkir di kawasan anda mengakibatkan kesesakan lalu lintas. Sebanyak 46.7% orang awam bersetuju dengan penyataan ini, 24.4% yang tidak pasti dan 24.4% yang sangat setuju. Seterusnya, soalan yang ke-8. Aktiviti harian akan terganggu akibat masalah parkir. Seramai 48.9% setuju dan 24.4% sangat bersetuju dengan penyataan ini. Hal ini kerana masa untuk bersama keluarga pergi berjalan akan terganggu kerana mereka akan merasa malas untuk menghadap jam dan untuk mencari parkir. Soalan yang ke-9. Kerja-kerja pembinaan pembangunan di kawasan mengakibatkan masalah parkir kenderaan. Sebanyak 40% orang awam bersetuju dengan penyataan ini, 31.1% sangat setuju, 20% tidak pasti dan hanya segelintir sahaja orang awam yang tidak setuju dan sangat tidak setuju. Soalan terakhir tentang tahap masalah parking. Anda sentiasa bersedia bila menghadapi masalah parkir kenderaan. Hasil daripada responden, terdapat 47.7% yang bersetuju, 25% sangat setuju, 22.7% tidak pasti dan hanya segelintir daripada orang awam yang tidak setuju. Hal ini kerana berkemungkinan mereka kurang bersedia untuk menghadapi masalah parkir kenderaan. Punca masalah parking. Okey, setelah kami membuat satu soal sedik yang telah kami edarkan melalui Google Form, kami dapati pertambahan bilangan kenderaan di jalan raya menyebabkan masalah parking. Okey, itu yang pertama. Mendapati di sini 53.3% setuju. Ini kerana bila kereta banyak, parking sikit akan jadi sesak. Okey. Yang kedua, kawasan tersebut adalah kawasan industri. Yes. So, kawasan industri ni merangkumi 60% bersetuju tentang masalah parking. Kerana kawasan industri ni terlampau banyak kilang yang tidak dihasilkan parking dan dia perlu parking di kaki lima ataupun
parking awam ataupun kedai-kedai sebenarnya macam yang saya cakap tadi. Okey, seterusnya, bangunan yang lain tidak menyediakan parking khas menyebabkan semua tertumpu di kawasan Plaza Alam Sentral. Okey, yang ini 62.2% setuju. Daripada 100%, 62.2% setuju. Saya akan menganggap, kenapa? Sebab itu memang kawasan padat, kawasan tumpuan orang ramai. Okay. Yang keempat, bilangan kenderaan melalui parking yang disediakan. Berpendapat di sini 53.3% bersetuju tentang terhadap bilangan kenderaan melalui parking yang disediakan lah. Maksudnya bila kenderaan banyak tapi parking tak ada, jadi susahlah untuk kita parking kenderaan kita sesuka hati. Okay, and then yang kelima, kawasan tersebut kawasan pembandaran. Ini yang saya perlu tekankan kat sini, kerana kawasan pembandaran ni sepatutnya mereka yang bersetuju 51.1%, kerana mereka mengenakan bayaran parking dan tidak semua yang ingin parking ingin membayar, tetapi parking tetap penuh juga, sesak. Parking tidak mencukupi juga. Okay. Yang keenam, tiada tempat khas untuk loading bay juga merupakan penyebab masalah parking. Okay, yang bersetuju tentang ni 66.7%. Sebab macam saya bagi tahu, sepatutnya sesebuah peruncitan ataupun sebuah kedai sebenarnya lah, senang kita cakap, mereka perlukan sediakan khas satu tempat untuk load itu, reload barang. Kalau tidak, nanti masalahnya dia akan makan parking untuk kenderaan lain, atau parking tu untuk dihasilkan orang awam yang akan mengunjungi kedai tersebut. Okay. Dan yang ketujuh, kawasan tersebut berdekatan kawasan sekolah. Yang bersetuju 52.3%. Kawasan sekolah ni tempat orang ramai tunggu anak. Dia nak ambil anak balik sekolah, mesti akan jadi sesat depan sekolah tersebut, dan depan sekolah tidak menyediakan parking yang khas untuk kita meletakkan kenderaan kita. Kalau di kawasan-kawasan pembandaran, kawasan-kawasan yang selalu majlis madaraya ataupun majlis daerah yang kerap sering memantau kawasan tersebut, memang akan banyak mengeluarkan saman. Sebab apa? Mereka parking sesuka hati, tidak mengikut tempat yang tidak boleh diparking. Okay. Dan bilangan kenderaan sentiasa banyak, 48.9%. Yes, itu saya setuju. Okey. Yang ke-9, kawasan tersebut berdekatan dengan pejabat-pejabat besar. Okey, so orang bersetuju 46.7%, kerana pejabat-pejabat besar ni selalu terlampau tidak banyak parking. Tidak ada banyak parking. Contohnya macam UTC, macam Wisma MBSA, macam KWSP. Dia orang tidak menyediakan parking yang khas, dan parking tersebut khas untuk pekerja sahaja, tidak untuk orang awam. Selalunya orang lain akan membuatkan parking inisiatif yang kita akan kena bayar kemungkinan RM2 untuk sejam, RM3 untuk sejam. Diorang akan sediakan parking. Okay. Dan yang ni terakhir, tiada kawalan yang kursus untuk menjaga parking. Orang bersetuju 61.4%. Okey, kawalan yang khusus ni untuk jaga parking ni kebanyakannya di kawasan luar bandar lah, kawasan-kawasan kampung, kawasan-kawasan yang tak nampak strategik sangat. Sebab apa? Bila saya tengok di bandar, terutama bandar-bandar besar, sudah ada kawalan yang khusus untuk jaga parking ni. Sebab macam saya cakap sebelum ni, di nombor 9 tadi, mereka akan sediakan satu tempat parking yang khas, atau panggil kita parking swasta. Diorang sediakan parking tersebut, dan kita kena bayarlah RM2 sejam ke RM3 sejam ke, ikut pada owner yang buat parking tersebut. Sekian, terima kasih. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian masalah parkir dan tindak balas daripada orang awam yang kami perolehi. Yang pertama adalah berkongsi kenderaan ke tempat kerja.
Sebanyak 52.1% yang sangat bersetuju dengan cadangan berikut kerana apabila kita berkongsi kenderaan, hal ini dapat mengurangkan masalah parkir. Lantas, dapat memberi ruang kepada pengguna lain untuk meletakkan kenderaan mereka. Yang kedua adalah menaiki kenderaan awam seperti LRT, monorail, bas dan sebagainya. Peratusan setuju melebihi peratusan sangat setuju iaitu 45.8%. Hal ini kemungkinan kerana mungkin sesetengah orang tidak selesa atau gemar menaiki kenderaan awam. Seterusnya adalah cadangan yang ketiga. Cadangan yang ketiga adalah membina parkir bertingkat. Cadangan ini dikemukakan kerana ingin mengetahui berapa ramai orang ataupun berapa peratus orang awam yang memilih untuk bersetuju dengan cadangan ini. Seperti yang tertera di skrin, peratusan bagi setuju dan sangat setuju adalah sama iaitu 40.4%. Cadangan membina parkir bertingkat adalah salah satu cadangan yang bernas kerana dapat mengatasi masalah parkir dan dapat memperbanyakkan lagi kemudahan kawasan tempat parkir kenderaan. Yang keempat adalah membenarkan pekerja bekerja dari rumah. Peratusan yang bersetuju dengan cadangan ini adalah sebanyak 43.5%. Hal ini kerana majikan membenarkan pekerjanya bekerja dari rumah kerana bimbang keselamatan harta benda pekerjanya ataupun terjadi apa-apa perkara yang tidak diingini seperti kemalangan kerana memakai kenderaan yang jauh dari pejabat. Seterusnya, mempelbagaikan jenis sistem operasi tempat letak kenderaan oleh pihak berkuasa tempatan ataupun PBT. Sebanyak 52.1% responden yang memilih sangat setuju dengan cadangan ini. PBT haruslah memperbanyakkan lagi ataupun mempelbagaikan sistem operasi parkir, contohnya parkir berbayar. Yang keenam adalah untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas, pihak PBT haruslah mengambil tindakan menyita kenderaan yang menghalang lalu lintas. Sebanyak 48.9% memilih setuju. Hal ini terjadi kerana segelintir orang suka meletakkan sesuka hati mereka, lebih-lebih lagi di belakang kenderaan lain dan menghalang lalu lintas atas alasan ada hal emergensi ataupun kecemasan ataupun hanya untuk sekejap saja. Seterusnya, PBT perlu menyediakan parkir di setiap kawasan atau bangunan yang menjadi tumpuan orang ramai. Pada era ini, terdapat pembenaran yang pesat dan menjadi tumpuan orang ramai. Dalam hal ini, PBT haruslah menyediakan kemudahan parkir yang banyak dan luas sejajar dengan perancangan bandar yang pesat. Sebanyak 62.5% sangat setuju dengan cadangan berikut. Yang ke-8 adalah membuat aduan kepada pihak bertanggungjawab tentang masalah parkir yang tidak mencukupi. Orang awam boleh membuat aduan masalah parkir kepada pihak bertanggungjawab ataupun pihak atasan. Peratusan sangat setuju sebanyak 51.1%. Cadangan yang ke-9 adalah penyediaan tempat khas bagi loading bay. Peratusan setuju bagi cadangan ini adalah 50%. Hal ini kerana terdapat rumah-rumah kedai ataupun lot-lot kedai yang menjadi tumpuan orang ramai tetapi tidak mempunyai tempat khas untuk loading bay ataupun tempat parkir khas lori kedai menurunkan barang. Cadangan yang terakhir adalah mengambil tindakan kepada orang awam yang menanda parking sesuka hati tanpa menggunakan aplikesen yang sepatutnya. Bagi cadangan ini, seramai 52.1% orang yang sangat setuju. Zaman sekarang adalah zaman teknologi. Jadi, untuk meletakkan kenderaan di sesuatu tempat yang berbayar, pengguna haruslah menggunakan aplikesen yang disediakan. Okay. Kami di sini membuat satu kajian masalah parking di Shah Alam. Di Shah Alam tersebut, tempat itu kami fokus kepada pusat membeli belah, iaitu Plaza Ala Central, yang mana saya lihat terlalu banyak masalah parking ni daripada saya start sekolah, zaman sekolah saya dulu sampai sekarang. Okey, untuk dengan tuan-tuan dan puan-puan dan panel-panel semua, okey, saya perhati benda ni daripada dulu, dah lama saya perhati. Lagi-lagi Plaza Ala Central ni dia ada basement park. Dia ada basement park, iaitu parking bawah tanah.
mereka mempunyai 3 tingkat basement park. Tapi sejak kebelakangan ini, sejak MCO, mereka sudah tutup basement park tersebut dan menjadikan dia hanya tinggal 1 tingkat. Bila tinggal 1 tingkat, agak-agak puan-puan berapa banyak orang yang akan kunjung tempat tu. Sedangkan tempat tu ada tempat tumpuan untuk yang mana-mana pelanggan ni yang suka gadget. Kat situ memang orang kata sugar gadget, like that. Okay, so parking tidak mencukupi. Orang hari-hari terlampau ramai, high demand, terlampau tinggi. Orang akan datang ke situ setiap hari, baik hari bekerja dan hari cuti. Especially hari cuti memang terlampau ramai. Okay, bila hari cuti ni terlampau ramai kan, basement park tu tak dapat menampung parking yang terlampau, kenderaan yang terlampau banyak untuk parking. Maknanya mereka akan parking di kaki 5 di kawasan-kawasan berdekatan Plaza Al Center tersebut, dan sedangkan di kawasan-kawasan kaki 5 tersebut sudah ada papan tanda zon tunda yang telah dikeluarkan oleh Majlis Bandaraya Shah Alam. Okay, bila dah di kawasan zon tunda tapi diorang masih dikit, diorang masih parking di situ lagi. Kenapa? Okey, untuk saya perjelaskan benda ni, macam saya cakap awal-awal tadi pasal basement park, mereka ni cuma mempunyai 1 parking lot saja, iaitu di basement park. Untuk parking sisi ni mereka tidak ada. Hanya untuk Grab ataupun Panda sementara tunggu saja yang boleh parking tersebut. Itu pun khas untuk motosikal. Okey, jadi kawasan tu terlampau banyak sangat masalah parking. Berdekatan kawasan situ, PKNS, Plaza Ala Central memang crowded untuk parking. Memang padat dan susah sangat untuk kita cari parking. Okay, so jalan penyelesaiannya, cadangan yang saya boleh buat, saya rasa kita perlu buat satu bangunan ataupun dorang pihak MBSA perlu menyediakan satu tempat untuk parking khas yang boleh menampung banyak kenderaan. Itu pada pendapat saya. Okey, yang keduanya, masa parking tu seeloknya tidak terlampau lama. Sebab apa? Orang kalau dah kunjungi tempat tersebut memang banyak, memang ramai, hari-hari ramai. Saya perhati benda ni daripada saya sekolah menengah. Saya dapat tahu, saya perhatikan apa yang sebab saya kerap kunjung tempat tersebut. So saya dapati kawasan tu memang sangat susah sangat cari parking. Sampai orang parking di tepi-tepi jalan, di kaki 5 kawasan tersebut. Lagi-lagi waktu hari bekerja, ada bangunan Wisma MBSA lagi depan tu. Tapi kenapa mereka tidak ambil tindakan untuk parking tersebut?